Kita mula dengan satu pertanyaan yang dibuat oleh Perdana Menteri kita semalam. What is wrong? Apa sudah salah? Dan dia sebut mengenai UMNO lah. Mengapa dengan projek-projek sama ada perumahan dan lain-lain masyarakat tak dapat, tetapi kroni-kroni UMNO dapat. Itulah masalah corruption. Tapi saya rasa what is gone wrong sebenarnya satu soalan patut ditanya. Oleh kerana kenapa selepas 57 tahun seorang bekas ketua Hakim boleh kata bahawa kalau PAS tak bergabung menyelamatkan UMNO, kaum Melayu menghadapi risiko menjadi Red Indian semacam US. Mungkinkah? Saya rasa ini kita apa artinya? Yang pertama, soalan semacam itu ada banyak fallacy dan kesalahan. Tetapi satu soalan pertama ialah, adakah ini berarti bahawa satu pengakuan selepas 97 tahun UMNO sudah gagal untuk membela nasib orang Melayu dan Islam sehingga perlu diselamatkan oleh PAS? Tanpa PAS tak mungkin lagi untuk menyelamatkan orang Melayu akan menjadikan Red Indians di United States. Apa itu Red Indians di United States? Sektor politik, ekonomi, pendidikan, sosial, kebudayaan, semua tergadai. Adakah ini satu admission? Saya mau tanya sama ada Perdana Menteri akan mengaku, sama ada Muhyiddin, Presiden UMNO, atau Naib Presiden UMNO, Hishamuddin, Zahid dan Akhtar, Syafiq Akhtar, atau pemimpin-pemimpin dan menteri-menteri UMNO atau UMNO dan Case Conference minggu. Adakah mereka bersetuju dengan Tun Hamid bahawa kita sampai satu tahap di mana orang Melayu menghadapi satu risiko menjadi Red Indians di United States? Adakah itu possible? Tapi itu apa yang kita dengar baru-baru ini, khasnya selepas PRU 12 dan 13, khasnya 12 dan 13. Dan ini untuk menakutkan rakyat Malaysia, menakutkan orang Melayu dan orang bukan Melayu. Adakah Perdana Menteri bersetuju selepas 97 tahun UMNO memerintah dengan 6 orang menteri, Perdana Menteri, semua orang daripada orang Melayu? Mereka sudah gagal. Adakah Najib bersetuju bapa dia Tun Razak? Hishamuddin bersetuju bahawa bapa dia Tun Hussein On Finis sampai Perdana Menteri kedua dan ketiga. Red Indians Malaysia, siapa yang selalu ada sebut? Siapa? Tun Dr. Mahathir. Dia selalu ada sebut. Selepas dia bersara sebagai Perdana Menteri. Apa artinya? Dia sudah menjadi Perdana Menteri 22 tahun. What has he done? Kalau benar bahawa orang Melayu menghadapi suatu risiko menjadi Red Indians in the US, apa tanggungjawab Tun Dr. Mahathir? Adakah dia bersetuju? Dan kalau tidak bersetuju, kenapa menggunakan fear mongering ini? Saya kata dia ada persepsi yang lain. Tetapi saya rasa apa yang di negara kita ialah bukan orang Melayu terancam, orang UMNO terancam, pemimpin-pemimpin UMNO terancam. The Malay elites are under threat, not the ordinary Malays.
Dan kalau benar bahawa orang Melayu diancam, orang Islam diancam, saya rasa kita perlu bincang hari ini. Oleh kerana ini patut menjadi masalah kita semua sebagai rakyat Malaysia. Perbezaan kaum yang agama. Kalau orang Melayu dan agama Islam under threat, orang bukan Melayu, orang Cina, India, Kadazan, Iban, orang Kristian, Hindu dan Taois patut menghadapi menganggap perkara ini satu masalah rakyat Malaysia. Only then kita ada masa depan untuk Malaysia. Oleh kerana tak boleh lari daripada hakikat ialah kita satu negara perbezaan kaum, agama dan budaya. The problems of Malays, problems of the Muslims must be regarded as a problem of everyone. Similarly, dengan samanya. Similarly, the problems of the non-Malays, Chinese, Indians, Kadazans, Ibans, or the other Christians, other religions must also be regarded as Malaysian problems. Orang Melayu, orang Muslim pun berminat dalam perkara ini. Only then can we move forward. Apa yang kita perlu ialah institusi, ekonomi dan politik lebih inklusif, more inclusive, instead of more exclusive. Apa yang kita menghadapi sekarang ialah kecenderungan towards institusi-institusi, projek-projek lebih eksklusif, Semacam apa yang berlaku dalam KL baru-baru ini, ada sekolah mengasingkan murid-murid Muslim dan non-Muslim. Saya rasa itu mustahil. Who is under threat? What is under threat? Malaysia is under threat. Bukan Melayu, bukan Islam. All races, all religions, all Malaysians under terancam. Tengok all the indexes. Transparency International Corruption Perception Index mengenai korupsi, Malaysia jatuh terendah. University ranking sama ada Times Higher Education atau yang terbaru ini the US Global Best Universities, our rankings very low. Baru satu saja Universiti Malaya dalam 3 daripada 500 universities, dan daripada 2,100 best schools di dunia kita ada 2 saja. All rankings, Global Terrorism Index kita top 500, top 50 nations. So Malaysia is under threat. Our efficiency, our competitiveness, inilah apa yang kita perlu untuk perhatikan. Bagaimana kita boleh menjadi satu kerajaan yang lebih baik, good governance, untuk memastikan the equality of the poor and the rich, supaya itu memastikan korupsi, supaya kita adalah menghormati, restore, mengembalikan the rule of law dan kebebasan dan semua institusi internasional. Ini patutlah menjadi perhatian kita semua, dan bukan apa yang berlaku ialah tactics of fear, politics kebencian untuk melahirkan perasaan takut. Dan ini kita perlu satu sikap rakyat Malaysia mau sokong kesederhanaan, moderate approach, and I think apa yang perlu yang kita come forward, stand up and fight for these rights. All Malaysians unite, all Malaysians, tak kira apa kaum, tak kira apa agama, untuk Malaysia can reach the skies, challenge the world, be the top nation in the world. Dan bukan in quotes that we are so-called under threat. Dan kalau kita boleh bersatu padu, dan saya percaya bahawa majoriti rakyat Malaysia ialah semua moderates, kita ada hope untuk masa depan Malaysia. Take care.